Cikgu, Ya, ingat apa gaji Hidayah? belik tadi. Ingat saya berhenti ke? Lepas tu kalau geng-geng ni masuk, bawa saya teruskan, kita akan saya nak kena ulang pula. Okay, masalah Okay. seorang ni ya. Lain korang okey tak? Okay. Okey dah. Korang. Okay. Semua kembali kita. Mesti dapat lambat. Dengar tak suara kita? Suara korang lambat sampai. Suara kita orang lambat sampai kat korang. Lambat. Masuk dah cikgu. Dah, betul tak? Apa masalah ni Christina? Ha? Itulah seorang kau cepat je sampai sini. Lambat je aku sampai sana. Oh, dia punya respon yang lambat je. Suara kita orang lambat sampai kat cikgu. Ke macam mana? Saya dengar je suara awak okey je. Ke suara saya lambat sampai? Suara kita lambat kat dorang. Salah lain tu. Okay, tak apalah. Lambat tak apalah. Okay, kita terus jawab soalan latihan ni. Okay, yang pertama Raja di bawah menunjukkan dua segitiga ya, PQR dengan QR, X, Y, Z. Dia kata dua-dua segitiga ni kongruen, maksudnya sisi dengan sudut dia sama. Okay, sekarang ni dia kata jika PQ sama dengan XY, okay, so PQ, mana PQ? Ni PQ ni, okay, dengan XY sama panjang. Okay, so maksudnya, okay, dia suruh nyatakan ciri-ciri lain yang terlibat jika setiap rekod digunakan. Okay, so sisi, sudut sisi. Kita ambil je mana-mana. Sisi. Kalau saya ambil dulu PQ. Okay, sisi. So, mesti ada dua sisi lah yang sama lah. So, PQ ni soalan A. PQ sama dengan XY. So, sisi mana yang sama panjang? Kalau saya ambil PR ni. Saya ambil, kalau saya ambil QR. QR ni sama panjang dengan apa? YZ. YZ kan. Okay, so boleh tulis. Tapi dia nak sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi. Kadang-kadang saya pening juga nak jawab soalan ni. Kita tulis kemudian lah ni. QR sama dengan YZ. Okay, sudut kita ambil yang di tengah-tengah. Kita ambil yang ni lah. Cikgu, diorang tu keluar lagi. Kita keluar lagi lah. Mana ni? Tak apalah ya. Kalau kita tunggu diorang ni, jadi masalah pula. Saya terus je lah. So, sudut saya ambil. Betul tak? Kalau sudut PRQ, sudut PRQ sama dengan sudut apa tu? Y, Z, X kan? Dua sudut ni sama kan? Betul tak?
Oh, dia mesti melekat antara dua sudut tu. Dia mesti tercangkung antara dua sisi tu ya. Dua sisi tu. So, tak boleh ambil lah yang tadi tu. Okay, so ini salah lah. Tak boleh ambil ni. Kita tak boleh ambil ni ya. Kita tak boleh ambil sudut. Sudut ni tak boleh ambil. Okay. Kita mesti ambil sudut yang berkaitan dengan dua sisi ni. So, kalau kita ambil PQ dengan QR, PQ YZ dengan SY ni, so kita mesti ambil sudut yang tengah tu di antara dia, iaitu sudut ni. Okay, iaitu sudut PQR sama dengan sudut XYZ. Okay. Boleh tak? So ini sisi sudut isi Sebenarnya benda ni mudah je, cuma kadang-kadang kita nak isi dia punya kedudukan tu. Maksudnya kita kena baca juga lah dia punya tu. Kalau sisi-sisi sudut, sisi-sisi sudut, sisi-sisi sudut, okay, dia mesti bukan tercangkung je. Yang bukan tercangkung. Okay, sisi-sisi sudut. Katalah kita ambil dua sisi yang sama juga. Dua sisi sama juga ya. Tercangkung ni awak faham tak? Hidayah faham tak? Tercangkung ni. Bila saya sebut sudut tercangkung. Bila sebut ni tercangkung ni. Ni kan ada dia tulis yang nota yang untuk sifat kongruenan ni. Tak faham. Yang bukan tercangkung ni, faham tak tentang tercangkung ni? Tak. Kalau macam ni kan, okay, dua sisi ni, AB dengan AC ni, so sudut ACB ni dia tidak tercangkung. Yang tercangkung tu dia macam ni. Macam ni. Ni tercangkung ni. Maksudnya sekarang ni kalau kita pilih dua sisi, ya, saya dulu kita tempat lain kan. Kalau kita pilih dua sisi kan, satu sisi katalah ini A, B. Kemudian satu lagi sisi ialah AC. Okay, dua sisi kan. Satu sisi AB, satu sisi AC. So kalau kita ambil sudut dekat A ni, ini tercangkum lah. Ini tercangkum. Okay. Tercangkum. Maksudnya dia berada betul-betul antara dua sisi tu. Tapi kalau kita ambil macam ni, okay. Saya kata sekarang ni saya ambil sisi AB dengan sisi AC. Saya ambil ini dengan ini. Okay. So tak tercangkum ni sama ada yang ini ataupun yang ini lah. Ini yang dua ni tidak bodohnya. Tidak tercangkum. Okey tak? Faham tak? Kenapa dia tak tercangkung Emma? Boleh Hidayah? Sebab dia bukan berada di antara dua sisi yang kita pilih. Tercangkum tu maksudnya dia berada dia berada antara dua sisi yang kita pilih. Sekarang ni saya pilih sisi AB, okay, dengan sisi AC. So kalau kita ambil sudut yang tercangkum, kalau kita ambil sifat kongruenan tadi, kalau kita ambil sisi, sudut, sisi, okay, dia mesti sudut yang kita ambil tu mesti tercangkum. Maksudnya dia berada antara dua pertemuan sisi tu. Itu sudut tercangkum. Okay. Kalau macam soalan B tu, dia minta sisi, sudut. So sudut ni mesti ialah sudut yang tidak tercangkum ni. Sama ada ambil yang B ni ataupun ambil yang C ni. Kalau ambil sini salah. Ini salah. Sebab dia tercangkum.
Sekarang ni dia bergantung pada dua sisi yang kita pilih. Dua sisi yang kita pilih. Okey. Boleh Cikgu mana? tak faham. Ustaz. Tak faham di mana? Tak faham yang tersangkung tu. Yang tidak tersambung. Tidak tersangkung tu maksudnya sekarang ni kan? Disebabkan kita pilih sisi AB, nak kan ni AB, yang ini dengan yang ini saya pilih. Okay. So sekarang ni, bila kita ambil sifat sisi-sisi sudut, sudut yang belakang tu kita tak boleh ambil sudut yang ni. Ni tak boleh ambil ni. Kita kena ambil dua sudut yang lain. Sebab sudut dekat sini ialah sudut yang tercangkung. Tercangkung tu maksudnya dia berada betul-betul dekat pertemuan dua sisi yang kita pilih. Dua sisi yang kita pilih. Okay, so sama ada sisi dekat sudut dekat B ni ataupun sudut dekat C. Okay, ini untuk sifat sisi, sudut sisi. Sudut yang ini mesti tercangkung. Tapi kalau kita pilih sifat sisi-sisi sudut, okay, macam soalan B ni kan. Besarkan dulu. Besarkan lagi. Okay. So sekarang ni soalan A, dia minta kita sebut dia dari ciri-ciri sisi sudut sisi. Bila sisi sudut sisi, sudut yang kita pilih tu mesti sudut yang tercangkung antara dua sisi yang kita pilih. Sekarang ni saya pilih PQ dengan QR. Okay, PQ dengan QR. Ataupun YZ dengan XZ lah. XY. So, XY dengan ZY ni, ataupun YZ ni, dia bertemu dekat titik Y kan? Yang kalau macam ni, dia bertemu dekat titik Q. So, sudut yang untuk ciri-ciri ni, sudut yang ni, mestilah sudut dekat Q tu. Ataupun sudut dekat Y tu. Okay, sudut tu. Okay, tapi soalan B pula, dia minta sisi-sisi sudut. Okay, so kalau kita pilih sisi PQ, PQ mestilah sama dengan XY kan? Sama. Okay, so ini sisi. Kemudian sisi lagi mana? Kita ambil mana? QR ya? So kita kalau ambil QR, sama dengan YZ, ini sisi. So sifat yang ketiga tu iaitu sudut. Sudut. Dia mesti sudut tu dia tidak tercangkung. Okay, sudut triangle. So kita tak boleh ambil sudut yang dekat Q ataupun dekat Y. Kita kena ambil sudut yang lain yang tidak tercangkung, iaitu sudut dekat P ataupun sudut dekat R. So kalau ambil P, sudut P tu kita namakan dia apa dia? QPR ya. QPR. Okay. Semua ingat cara nak menamakan sudut, semua ingat cara nak menamakan sudut ni ada ke ni? Sekarang saya cakap seorang-seorang je. Ada cikgu. Ada so nak menamakan sudut ni semua tahu Okay, saya dah beritahu dah. Nak menamakan sudut, bila namakan sudut, huruf dekat tengah-tengah tu mesti dekat bucu. Okay. So kalau QPR mesti macam ni lah. QPR ataupun RQP. Tak kisahlah bila menamakan sudut. So sudut QPR ni sama dengan sudut mana ni? Sudut ni. Sama dengan ni kan? Ini sama dengan ni kan? So tu sudut dia apa nama dia? Sudut YXZ lah. So itulah cara kita menerangkan ciri-ciri kekongrunan tu tadi. Okey. Tak faham saya ulang sekali lagi. Okey, tak okey. Lambat je tu respon tu. Okey. Okay, so kalau kita tengok balik sifat kekongrunan ni, sisi-sisi tak ada masalah lah. Kita ambil semua sisi.
kalau sisi sudut sisi, sudut yang di tengah-tengah tu, kita mesti kena ambil sudut yang tercangkum. Okay, yang tercangkum ya. Tercangkum tu maksudnya dia berada betul-betul di pertemuan dua sisi yang kita pilih tu. Okay, so kalau macam contoh dia bagi dalam buku teks ni kan, AB dengan AC. So sudut tu mestilah ambil dekat A ni. Tak boleh ambil dekat B atau dekat C sebab dia mesti ambil yang tercangkum ya. Tengok kalau sisi sudut, so sisi ni pun mesti berada dekat tengah-tengah antara dua sudut ni. So kita pilih, kalau macam sisi sudut sisi, kita pilih sisi. Sudut tu kita kena cari, kita kena tentukan antara dua sisi tu. Kalau sudut sisi sudut, pening nak jadi tak? Sudut sisi sudut, so kita pilih dua sudut, kemudian sisi tu mesti berada dekat tengah-tengah antara dua sudut tu. So tak boleh ambil, tak boleh kalau macam sudut sisi sudut kan, tak boleh ambil sisi BC ataupun sisi AB sebabnya dia tidak berada di antara dua sudut tu. Okay? Tapi kalau yang lain tu kita ambil dari segi tak tercangkum lah, tidak tercangkum. Okay? Boleh saya rasa boleh faham tu, tak tahulah awak. Haziq Aman okey tak? Boleh cikgu tapi lambat sikit lah. Lambat sikit. Suara saya lambat ke ataupun awak dapat lambat? Bukan, saya faham lambat sikit. Okey, tak apa. Tanya yang diam je kalau tak faham tu. Okey? Okey, nombor dua. Raja di sebelah menunjukkan satu segitiga ABC. Diberi bahawa satu lagi segitiga PQR adalah kongruen dengan segitiga ABC. Nyatakan sifat kekongruenan segitiga yang terlibat. Jika, ni kita menyatakan tadi dia dah beritahu dah ciri-ciri dia. Aku menyatakan dia punya sisi dan sudut. Kalau macam ni, soalan 2AB ni dia kena nyatakan sifat pula. Satu dia bagi sifat, awak cari dia punya sisi dan sudut. Sekarang ni soalan nombor 2 ni dia bagi sudut dengan sisi, awak kena beritahu tentang ciri dia. So kalau 2A ni sifat yang mana ni? AB, PQ, ini apa ni? Ini ialah sisi kan? Ini sisi. BC dengan QR, ini pun sisi kan? AC dengan PR, ini pun sisi. So ini sifat yang pertama tu lah. Sisi. Okay? Okay. Yang A tak ada masalah, mudah je. Kalau B pula, okay, B, awak tahu dah, depan ni mesti sisi lah. Ini sisi. Sudut. Sisi Okay. sudut. Kemudian, okay, kita tengok, sebab kita nak tahu dia sifat yang mana, kita tanda dulu. AB, mana AB? Ni AB. Okay, ni AB. Kemudian sudut ABC. ABC, yang inilah. Okay, ini sudut. Okay, kemudian BAC mana? BAC, yang inilah. Kedua. Okay. So ini sebenarnya yang mana ni ya? Mana? Sisi Sudut. Ini sifat yang mana ni? Sudut sisi. Sisi sudut sisi. Di mana? Ini ialah Sisi sudut, sisi, sudut kan? Sudah. Kita tak faham tu. Betul. Sebab apa ini? Sebabnya sisi ni berada di antara dua sudut tu. Okay? Awak jangan ikut pada turutan ni ya. Jangan ikut pada turutan ni. Aku kena tengok pada sifat dia. Okay? Sebab tu saya tanda ni supaya saya boleh kena pasti dia yang mana satu. Okay? Kalau tak faham kita tengok balik ni lah. Senang pada saya senang je nak ingat. Okay? Kalau sisi semua ataupun sudut-sudut semua tak ada masalah kan. Okay? Cumanya yang inilah. Kalau bila sudut berada di tengah-tengah macam ni kan, sisi sudut sisi ni, awak kena pastikan sudut tu mesti berada di antara dua sisi tu. Dia tercangkum. Itu ialah sisi sudut sisi. Kalau
sudut sisi sudut, bila sisi kat tengah-tengah, okay, so dia mesti berada di antara dua sudut yang kita pilih tu. Tapi kalau selain daripada tu, dia akan jadi di luar lah. Kan macam kan, macam ni, sudut-sudut, sudut-sudut sisi kan. So kita pilih dua sudut, sisi tu kena ambil selain daripada yang di tengah-tengah. So maksudnya AC ni tak boleh pilih lah, tapi kalau pilih AB ni boleh, tak nak salah. Kalau kata dia sudut-sudut sisi. Okay. Oh, Saya rasa boleh faham tak faham? Tak tahu lah, boleh, dah dapat tak sebenarnya? Dapat tak? Saya rasa mudah je. dapat cikgu. Kalau benda tu berada dekat tengah-tengah, kalau macam ni kan, sisi, sudut tu mesti berada di antara dua sisi tu. Mesti berada di antara dua sisi tu. Okay? So wajib kena ambil dekat A ni lah kalau kita ambil contoh ni. Tapi kalau sudut, sisi tu mesti berada dekat tengah-tengah di antara dua sisi tu. Dua sudut tu. Okay? Kalau kata kalau ambil sisi BC kan, salah lah. Sebab apa? Sebab sisi BC ni dia tidak berada di tengah-tengah antara dua sudut A dengan C tu. Okay? Saya rasa okay kot. Faham. Okay, sebab tu yang soalan 2B ni, jawapan dia ialah sudut, sisi sudut. Sebabnya sisi yang AB ni memang betul-betul berada di antara sudut A tu dengan sudut B tu. Sebab tu aku nak tulis dan kena nyatakan dia punya sudut tu kat mana. Kalau macam ni kan, nampak sisi dia memang berada dekat tengah-tengah kan. So jawapan dia sudut, sisi sudut lah. Okay? Boleh ya? Pening sisi sudut. Pening. Sebab saya mengaku lah, sebenarnya ni pun bab ni saya tak pernah ngajar ya. Sebab ni bab baru kan. Kongruen ni saya tahu, tapi dari segi sifat-sifat ni tak pernah jumpa lagi. Tapi kalau kita tengok ni, yelah sebabnya benda ni benda bukan baru, tapi dia macam adakan. Okay? Dia adakan. Kongruen ni kita tahu dah, memang ada. Tapi sifat kongruen ni, baru saya tahu. Baru ada pula macam ni, ada sisi, sudut sisi, CD macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita dalami betul-betul, sebenarnya mudah je. Tak susah pun. Okay, tak susah pun sebenarnya. Cumanya kena hati-hatilah, takut awak tersilap je. Yang penting awak kena ingat ni, kalau sudut tu betul-betul kat tengah-tengah, dia mesti berada di antara dua sisi. Kalau sudut sisi sudut, so sisi tu mesti berada dekat tengah-tengah antara dua sudut tu. Itu je awak ingat. Yang lain tu ada masalah pada saya. Okay, daripada 6 tu, okay, kalau dah sisi semua tak ada masalah lah, ataupun sudut semua tak ada masalah. Yang penting awak ingat dua ni je. Sisi sudut sisi dengan sudut sisi sudut. Okay. Ini kalau saya rasa kalau keluar pun kertas satu ya. Kertas satu. Rasa-rasanya lah, tak tahu lawak ya. Sebab tak tahu lagi soalan yang keluar macam mana. Okay. So dah pukul 12 dah ni. Saya sebenarnya ada kelas pukul 12 suku dengan budak sekitar satu ni. Saya tukar masa, patutnya diorang tadi kelas pukul 9 suku, tapi saya tukar masa sebabnya saya nak menguruskan budak SPM ni. Tukar masa. So saya tak boleh lah lama dengan awak ni. Walaupun kita ini sikit, walaupun sikit pun ini kita dah cover tentang kongruenan ni. Okay, cumanya ada soalan yang menyelesaikan masalah tu. Okay, soalan masalah ni. Kalau jawab dulu boleh tak? Kita bincang hari esok ke? Esok lepas rehat, kalau dalam jadual lah. Lepas rehat kelas apa? PJ cikgu apa ke ustaz? Cikgu Nazira. Dia ada buat apa-apa ke? Google Meet ke? Ada buat Google Meet ke? Ada buat apa-apa ke? Kadang-kadang ada lebihan. Tak ada buat Google Meet lah. Tak ada. Mana tahu buat senaman online kan, buka Google Meet tu bersenam depan komputer, depan handset, tidak ya?
So apa kata kalau kita buat kelas esok lepas rehat pukul 10 10:45 tu. Boleh. Okay je. Sebab pada masa yang sama sebenarnya tu kelas 5D sebenarnya, tapi 5D ni betul lah. Macam awak pun, yelah saya main masalah gadget tu, yelah tapi tahulah. Sebab saya rasa inilah cara yang paling efektif lah nak mengajar tu. Kalau saya bagi nota ke, kalau bagi nota sebenarnya sama macam awak baca buku teks je. Okay? Sebab dalam buku teks ni ada nota-nota tu cara penyelesaian sebenarnya. Okay? Sama je, baik saya tulis. Kalau katakanlah saya tulis bila kelas kita tu, saya tulis, okay baca buku teks ni, kemudian buat latihan ni. Awak suka ke? Rasa macam faham. Okay, mudah sangat tak? Okay, saya WhatsApp dalam grup kita. Saya kata, okay awak baca nota muka surat 130, okay kemudian buat latihan sendiri 51B. Mudah sangat kan? Okay, mungkin ada yang dapat, tapi kebanyakannya tak dapat lah saya rasa. Kalau matematik ni memang kena ajar. Matematik ni memang kena ajar secara direct lah. Kena ada respon lah. Okay, sebab tu saya kena buat juga. Walaupun memang susah lah, saya tak ada masalah. Kalau kat rumah tu lagi lah bestnya. Saya guna Unify. Tak masalah cumanya awak tu lah. So sebenarnya walaupun macam mana pun ada juga yang masuk kan macam awak kan. Kumpul, ada yang tak ada line, berkumpul. Macam Husna rumah dia tak ada line, berkumpul pergi rumah Kristina. Esok berkumpul kat rumah saya. So esok ikutlah. Saya rasa line paling okey sekali kat Jalan Besu tak? Betul tak? Sebab di Jalan Besu, saya pernah check. Nanti kita pergi ramai-ramai. Jadi. Tapi Hidayah kena sediakan makanan yang banyak lah ya. Sebab Farisha Jalan Besu tak boleh pakai Unify. Pencawan tak ada. Saya ni tak adalah, maksudnya sekarang ni saya pernah test dekat Jalan Besu tu, saya guna hotlink, message hotlink 100 meg per second, berapa lajunya. Laju gila. Hotlink okey, Celcom okey. Digi okey itulah. juga. Sebab dia memang dekat nyawa kan. Cuma tak ada Unify je kat sini. Unify kena, tak tahulah. Bentar ada Unify ke? Tak ada. Tak tahulah, Mana tapi dah, dekat rasanya dekat sini tak ada. Dia tak pasang macam itulah dah. Sebabnya pedalaman kan macam mana. Okay. So boleh buat kelas esok 10.45? Boleh je kau. Boleh ya? So 10 Nanti kita kita jumpa bagi esok tahu. 10.45. Okay, tapi dalam masa sebelum kelas kita esok, awak try buat dulu soalan nombor 2, muka surat berapa ni? 133. Cuba buat dulu dengan kefahaman awak sendiri. Okay. Latih kendiri 5.1C, soalan nombor 2. Cuba buat. Boleh ya? Okay. Beres ya? Senyap ni. Beres. ya? Cuba buat dulu. Okay, cuba buat dulu. Alang-alang dah ramai kat rumah Kristina tu bincang terus soalan nombor 2 tu. Kejap je saya rasa dalam 10 minit je boleh buat soalan tu. Senang je ni, kacang je ni. Senang je. Okay. So kita sambung esok pukul 10.45 ya. Okay. Tempat masing-masing lah. Ikutlah di mana-mana awak. Jangan masuk ke tempat yang mengarut dah. Okay. Saya insyaAllah lah. Tak ada di sekolah, ada di rumah. Okay, line saya okey lah. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay.